Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua tengah berehat-rehat kan? Okey. Siapa yang first time nampak kat Siti? Saya Siti dari Wasia Shop. Wasia Shop adalah sebuah syarikat amanah yang berpengkalan di Malaysia, based on Malaysia, dilahirkan di Malaysia bermula pada tahun 2004, adalah sebuah syarikat pakar pengendali harta pusaka, pewarisan dan hibah. Okey, cerita pasal harta pusaka kan. Okey, dah berapa hari dah semalam hari tu Kak Siti ada cerita pasal tunjuk video pasal apa nama? Siapa waris. Hari tu kita dah tengok siapa waris, pembahagian. Tapi Kak Siti lepas tu dah tunjuk salah satu produk Wasia Shop. Tahu sebab apa pentingnya produk Wasia Shop tu? Okey, yang pertama tu, mula-mula sekarang kita kenali cara pengurusan harta. Okey, harta kita terbahagi kepada dua. Harta alih dan tidak alih. Harta alih ni yang banyak kali Kak Siti explain. Harta alih ialah yang boleh digerak-gerakkan lah. Nama pun dah cakap boleh dialih kan. Okey, yang boleh dialih ni seperti wang tunai, apa lagi, jam tangan, kereta, saham. Harta tidak alih ialah harta yang terpacak di atas muka bumi ni. Okey, seperti rumah, bangunan, apa-apa harta yang tak boleh alih lah atas tanah di Malaysia ni. Okey, selama ni kita dah explain pasal tu. Sekarang Kak Siti hari ni, malam ni Kak Siti nak cerita pasal bagaimana pengurusan harta-harta pusaka ni setelah berlaku kematian. Misal kata semalam kita meninggal, hari ini waris perlu menguruskan harta pusaka kita. Kena ingat, harta pusaka ialah harta kepunyaan si mati dan tak boleh digunakan walaupun satu sen ya. Misal kata pengebumian itu sebab sekitar masjid selalunya dekat sini ada hairat kematian, jadi kita dah menabung ke arah tu. Jika berlaku kematian, maka tak perlulah kita nak fikir apakah harta waris apakah harta si mati itu digunakan ke apa-apa benda. Okey, itu dah settle satu. So sekarang kita nak cerita pasal bagaimana harta pusaka itu diuruskan. Okey, mula-mula dekat Malaysia ni kita ada 3 tempat untuk mengurus harta. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti nilai harta dan di mana kita nak pergi. Okey, yang pertama ialah pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ni dia kita ada 3 tempat tadi Kak Siti cakap. Ada tempat yang kita perlu urus harta-harta pusaka ni kan. Okey, yang pertama ialah pejabat pusaka kecil. Okey, masih Kak Siti bacalah, senang. Tertakluk di bawah harta pusaka pembahagian 1955. Okey, kita kena tahu jika nilaian harta tu tidak melebihi 2 juta dan perlu ada harta tak alih, baru boleh pergi ke
pejabat pusaka kecil. Maknanya jika si mati tu tak ada harta tidak alih, kita kena pergi kat mana pula? Kena pergi tempat lain. Sebab pejabat pusaka kecil, harta pusaka kecil ni, dia menguruskan harta-harta yang bernilai bawah 2 juta dan mesti dalam tu termasuk harta tidak alih. Maknanya kena ada tanah lah. Okey. Yang kedua ialah harta pusaka besar. Di sini nilaian harta ni kena tadi harta pusaka kecil tu pergi ke pejabat pusaka kecil untuk menguruskan harta yang kurang 2 juta termasuk dan mesti memiliki harta tidak alih. Sekarang untuk harta lebih daripada 2 juta, semua jenis harta kena pergi ke Mahkamah Tinggi. Okey. Jadi sekarang kita ada 2 tempat. Yang pertama, pejabat pusaka kecil. Kat pejabat pusaka kecil ni actually dekat pejabat tanah lah. Okey. Yang kedua ni kena pergi Mahkamah Tinggi. Tapi kena ingat pejabat pusaka kecil tu sebab dia dah nama pun pergi ke pejabat tanah. Jadi kena ada harta tidak alih termasuk dalam tu, barulah mereka akan menguruskannya. Bagi harta yang tidak ada harta alih dan hanyalah harta tak alih. Okey, tadi dekat pejabat pusaka kecil tu hanya untuk mesti kena ada harta tidak alih. Sekarang ni untuk harta alih sahaja. Harta alih sahaja ni maknanya nilaian tunai di bawah 600,000. Kena pergi ke mana? Kena pergi Amanah Raya. Jadi 3 tempat ni adalah salah satu tempat lah yang kita waris ni kena pergi. Ni baru cerita nak pergi untuk mencairkan harta. Okey, ni belum cerita apakah prosedur di dalam tu untuk kita mendapatkan surat kuasa lah. Kita pergi ke tempat-tempat ni, 3 tempat ni, bukan kita pergi ke 3-3, tapi berdasarkan penilaian harta, waris kena pergi ke salah satu tempat daripada yang 3 ni untuk mencairkan harta. Okey, sebab apa kita kata mencairkan harta? Sebab setelah mendapat surat kuasa, barulah kita boleh membuat pembahagian harta tu, namanya mencairkan harta. Pencairan harta tu termasuk ambil duit daripada bank dan juga KWSP. Yang kita kena tahu, KWSP tu kena ada penama. Jika tak ada penama, kena minta dapatkan surat kuasa dulu, baru boleh keluar daripada KWSP. Dan juga tabung haji. Tabung haji ni kena ada penama. Jadi sesiapa yang ada akaun tabung haji tu bolehlah berziarah ke mana-mana cawangan tabung haji nanti untuk letakkan penama untuk memudahkan urusan pencairan. Di samping itu, kita kenalah ingatkan kepada penama itu bahawa harta yang ditinggalkan diletakkan di bawah nama dia itu bukan hak dia, tapi adalah hak kepada waris-waris. Boleh dapat tangkap?
Okey. Kak Siti kat sini nak tunjuk ni lah. Kita ada 3 tempat yang kita buat. Okey, kita ulang balik sikit lah. Kita ada 3 tempat kita kena pergi. Bukan 3 tempat kita kena pergi. Kita kena pilih salah satu daripada tempat-tempat ni untuk menguruskan pencairan harta. So, kena ingat harta yang pertama kurang daripada 2 juta dan mesti ada harta tidak alih. Kita pergi ke pejabat tanah. Pejabat tanah ni bukan pergi pejabat tanah yang kaunter tu. Kita kena pergi pejabat pusaka kecil namanya. Okey, settle tu. Atau yang kedua kena pergi ke mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi ni untuk harta yang bernilai lebih daripada 2 juta. Okey. Tadi yang pertama kita dah pergi, Kak Siti dah sebut pasal pergi ke pejabat pusaka kecil, kena ada harta tidak alih. Macam mana orang yang jika dia tidak memiliki harta tidak alih tapi hanya ada harta alih sahaja? Okey, yang ini kena pergi ke Amanah Raya Berhad. Okey. Faham? Jadi inilah bermulanya perjalanan untuk mencairkan harta. Ini belum lagi cerita prosedur di dalam tu. Okey. Next time Kak Siti akan pergi, kita akan share pasal prosedur kat dalam tu lah. Okey. Siapa-siapa yang sedang mengikuti Kak Siti ataupun actually ada menonton tapi belum berani nak komen, boleh message Kak Siti ataupun klik pada nombor WhatsApp ataupun join dekat Kak Siti punya Telegram group untuk dapatkan lebih info. Okey. Kak Siti akan letakkan Telegram, link ke Telegram untuk you all mendapat lebih information. Kak Siti akan share lebih banyak daripada situ. So you all boleh baca dan boleh bertanya terus. Nanti Kak Siti akan jawab. Siapa yang malu nak cakap kat sini. Okey. Kalau ada apa hal, boleh message Kak Siti juga. Pada nombor yang tertera di screen. Bukan screen lah. Nanti bila tengok dekat WhatsApp tu kan. Nampak WhatsApp Kak Siti. Klik saja boleh. Okey, ada apa-apa soalan? Jangan malu, jangan segan. Kita menjadi umat yang bijak dalam merancang harta pusaka. Okey? Jangan lupa tekan link ataupun tekan aja untuk menghubungi Kak Siti. Okey, itu saja untuk perkongsian kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.